Sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Selasa 18 Januari 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Magrul Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Sambutan sederhana perayaan Thaipusam, pelaksanaan SOP tidak jejas semangat penganut Hindu. JKNK siasat 44 pelajar asrama SMKN Naim Lil Banat positif COVID-19. 256 kontak rapat dikesan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sambut perayaan dengan mengutamakan keselamatan diri. Demikian titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Thaipusam kepada semua penganut Hindu di dalam negara. Turut menzahirkan ucapan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka Berdua turut menzahirkan harapan agar sambutan diraikan dengan penuh keceriaan dan kedamaian di samping mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Selain itu, Seri Paduka Berdua menyatakan harapan agar sambutan Thaipusam pada tahun ini terus memupuk semangat perpaduan sesama rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa. Ucapan sama turut dirakamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berharap Thaipusam dapat diraih bersama keluarga tersayang dengan penuh pengertian mendalam. Pada masa sama, mematuhi SOP pencegahan penularan COVID-19 demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Semoga sambutan Thaipusam pada tahun ini akan terus memupuk semangat perpaduan sesama rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa sekaligus menyemai sifat keterangkuman dan kebersamaan antara keluarga Malaysia. Kementerian Perpaduan Negara pula berpuas hati dengan tahap pematuhan orang ramai terhadap prosedur operasi standard SOP Thaipusam yang ditetapkan kerajaan tahun ini. Ya, Menterinya Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata semua pihak terlibat telah mengawal keadaan di kawasan persekitaran kuil semasa sambutan upacara Thaipusam. Cuma saya maklumkan tadi, SOP Thaipusam berkuat kuasa hingga besok. Dan selepas itu, pihak pengurusan kuil boleh teruskan urusan yang berkaitan dengan pengurusan kuil dengan penganut menggunakan pakai SOP rumah ibadat selain daripada Islam. Jadi dalam SOP rumah ibadat selain daripada Islam ini adalah terpakai kepada semua rumah ibadat, termasuk kepada kuil-kuil, kepada tokong, kepada gurdwara sahib, kepada semua, termasuk kepada kuil dan termasuk kepada kuil Mariaman Devastanam ni. Datuk Halimah turut mengucapkan tahniah kepada pasukan polis Diraja Malaysia PDRM dalam kelancaran penganut beragama Hindu melaksanakan ibadahnya. Ya, SOP sememangnya penting, Mac. Walaupun SOP yang ketat dilakukan, namun ia tidak mengurangkan semangat penganut Hindu untuk menyambut perayaan Thaipusam kali ini dengan sederhana. Ya, betul. Seperti di Kuil Sri Subramanian Swami Batu Caves, kemeriahannya masih boleh dirasai dan perinciannya kita bersama wartawan Ravin Samugam. Penganut Hindu dilihat melakukan upacara keagamaan dengan mematuhi SOP ditetapkan termasuk memakai pelitup muka dengan penjarakan fizikal. Individu yang ditemui pula menzahirkan kesyukuran kerana memudahkan urusan menunaikan ibadat mereka. Saya rasa sangat happy sebab tahun ni, sebelum ni saya tak dapat tunaikan saya punya hajat di sini. So hari ini saya dapat tunaikan saya punya hajat di sini. So saya rasa gembira.
So, walau bagaimanapun tak ramai hari ini. So, apa-apa pun kita gembiralah dapat menaikkan kita punya hajat kita hari ini. Saya berasa amat syukur kerana dapat menunaikan ibadat tahunan. Walaupun dengan SOP yang ketat, tapi saya rasa tahun ni okeylah. Semua orang dapat menunaikan ibadat dengan sempurna. Pergi naik atas ke semua memang rasa memuaskan mengikut SOP dia. From the entrance, mengambil about 30 minutes, 30 minit untuk sampai di atas. Dan selepas itu, okeylah, I think 30 minutes is just fine. Yeah. Sementara itu, SAC Gerakan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman KDNKA MV Siri Kumar M. Nair berpuas hati dengan pematuhan SOP yang dilaksana. Masyarakat lebih matang dan mereka mematuhi. Kita boleh tengok rata-rata orang beratur dan tidak berpusu-pusu untuk menghampiri kuil lah. Jadi pematuhan agak baik setakat ni dan saya tidak menerima apa-apa aduan dari anggota saya yang bertugas di lapangan. Cuma awal-awal ada juga sedikit macam orang tidak berapa faham tentang anak-anak. Anak-anak tidak boleh dibawa kerana SOP mengatakan umur lebih dari 18 tahun. Jadi pihak kuil bersama dengan anggota yang bertugas, pihak kuil telah menyediakan satu macam kemah di luar supaya mereka tunggu di situ. Ya, jadi pematuhannya agak baik kali ini. Saudara, jangan mengambil kesempatan ini untuk melanggar SOP yang ditetapkan kerajaan. Ingat, kita masih belum menang menentang penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Terima kasih kepada anda kerana akur dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Anda, Wira Negara, selamat menunaikan ibadat Taipusam. Ravin Sanmugam, Berita RTN. Ya, daripada cerita Taipusam, kita beralih kepada perkembangan berkaitan COVID-19. Ini susulan 44 pelajar asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naim Lil Banat yang dikesan positif semalam. 256 kontak rapat telah dikenal pasti setakat ini. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin, kesemua kontak rapat diarah menjalani kuarantin dan dinasihatkan menjalani saringan sekiranya mengalami gejala. Jelas beliau, kluster yang membabitkan pelajar asrama sekolah itu diisytihar pada Jumaat lalu sebagai kluster embi teliput. Sesudah itu, Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru mencadangkan proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka sekolah itu ditangguhkan sehingga 25 Januari depan. Beliau turut menafikan dakwaan kes berpunca daripada seorang pelajar yang mana ibu bapanya baru pulang dari menunaikan umrah dan disahkan dijangkiti varian Omicron. Dr. Zaini berkata dakwaan itu tidak benar kerana pihaknya belum mendapatkan keputusan sampel yang diambil daripada ibu bapa pelajar tersebut. Pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengetahui punca sebenar kes membabitkan pelajar asrama itu. Ini lagi cerita kes penipuan kad vaksinasi COVID-19. Polis menahan 4 individu dipercayai terlibat dengan kes terbabit di Kota Baharu. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmad berkata pihaknya menerima laporan mengenai pengeluaran kad vaksinasi disyaki palsu itu kemarin. Jelas beliau, antara 1 Oktober hingga 11 Januari lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK melaporkan telah menerima 4 aduan melibatkan sebuah klinik swasta mengenakan caj RM180 untuk setiap suntikan bagi kad vaksinasi palsu. Susulan itu, serbuan dibuat ke atas klinik berkenaan dan 4 suspek berusia antara 30-an hingga awal 60-an ditahan. Mereka terdiri daripada 3 penerima vaksin dan seorang pemilik klinik terbabit. Polis turut merampas kad vaksinasi dan lain-lain dokumen berkaitan. Hasil semakan lanjut JKNK, 4 individu yang menerima vaksin di klinik itu tidak mempunyai rekod vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Usaha kerajaan memastikan keselamatan rakyat Malaysia menghadapi kemunculan varian-varian COVID-19 yang lebih berbahaya melalui pemberian dos ketiga atau dos penggalak disambut baik. Antara kaedah pemberian vaksin yang dilakukan termasuklah pemvaksinan secara campuran atau heterologous bagi meningkatkan keberkesanan vaksin. Bagi penerima dos penggalak, mereka yakin dengan langkah Kementerian Kesihatan yang mengguna pakai kaedah tersebut walaupun mendapat pertikaian sesetengah pihak. Bagi pendapat saya, langkah kerajaan dan dos penggalak memang sangat perlu sebabkan ancaman COVID-19 ini masih lagi ada dalam negara kita ini. Mengenai dos campuran pula, bagi saya setuju sebabkan saya yakin dengan keputusan yang KKM buat. Macam saya juga, saya dos campuran, itu AZ dengan Pfizer. Kesan sampingan buat masa sekarang ni memang tak ada lagi yang teruk. Saya berharap ia satu langkah yang baiklah sebab memandangkan COVID ni dia berkembang dan dia mewujudkan virus-virus lain kan. Lepas tu memberikan langkah KKM yang menyarankan pencampuran vaksin. Mungkin ini lebih berkesan dengan sebab setiap vaksin tu dia ada limit keberkesanannya. Jadi mungkin ini langkah yang baiklah untuk mengatasi varian-varian baru, Delta, Omicron dan sebagainya mungkin akan datang. Macam saya sendiri sebelum ni menerima vaksin AZ dan sekarang yang dos penggalak saya terima Pfizer. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar sebelum ini memaklumkan kaedah campuran vaksin berbeza itu disyorkan setelah kajian mengenai keselamatan campuran vaksin dilaksanakan. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Hampir sebulan lalu, banjir melanda negara. Namun solidariti keluarga Malaysia dalam mengharungi banjir di Hulu Langat sehingga ke saat ini masih lagi terasa. Ya, semangat kebersamaan turut dirasai barisan petugas media di lokasi kejadian. Ikuti perkongsian disediakan Suhail Muhammad Nur. Di Hulu Langat Selangor ini semakin memburuk. Kelana mover Hulu Langat Kucing Kacik Pekan Batu Esapat. Selangor keadaannya berlaku seolah-olah secara mengejut kerana musim tengkujuh jarang berlaku banjir di Selangor. Peristiwa pahit itu memberi kesan kepada pelbagai pihak. Dari kacamata wartawan juga ada pengalaman berbeza. Pada hari berkenaan pada Sabtu, bermula dah Jumaat dan Sabtu tu bilik berita kita memang dah bersiap sedia sehingga kita dah beroperasi 24 jam. So pada hari Ahad tu saya memang dapat liputan di Hulu Langat. Difahamkan banjir pun teruk and then saya pun tak ada pengalaman langsung bertugas di banjir. Itu menjadi satu cabaran juga kepada wartawan. Sebagai wartawan, apa juga emosi yang datang waktu tu kita kena ketepikan dulu. Kita kena ketepikan demi tugas. Sebab kita tahu orang dekat luar nak tahu apa situasi yang berlaku. Hulu Langat, saya dan cameraman Izzuddin mengalami satu situasi di mana jatuh cameraman saya jatuh dari tingkat 1 tangga sekolah tu sampai ke bawah sebabkan waktu tu lumpur agak tebal pada paras betis dan dia meneruskan kerja dia juga walaupun tangan tengah sakit tapi demi tugas, demi membawakan informasi kepada masyarakat di luar sana. Dalam usaha mendapatkan liputan kejadian bencana berkenaan, petugas RTM turut mengalami detik cemas dan menyedihkan. Saya dengan reporter interview lepas saya tengok itu air jauh lagi, lebih kurang dalam 300 meter. Tapi masa itu sikit saja. Dengan interview tak sampai seminit air sudah sampai kaki. Saya cakap dengan reporter, cepat kereta saya depan ada nanti kena banjir kan.
diselamatkan tak kereta gitu? Lepas tu cepat-cepat interview. I lari pergi ambil kereta pun susah tau. Suruh naik sampai satu kaki tau. Lari sampai sana, cepat-cepat ambil kereta, bawa pergi yang tempat yang tinggi sikit lah. Ada seorang kawan juga yang orang kata kehilangan seorang kakak sebabkan dia kata kakak dia tak dijumpai waktu tu. Tapi kemudian mereka berpaut rupanya pada sebatang pokok untuk menyelamatkan diri, dan pada ketika itu apa yang saya katakan kepada dia, Saudara, banjir 2021 yang tidak terjangka dan disifatkan sebagai sejarah paling terburuk di dalam Malaysia, terutamanya di hulu langat ini, juga digelarkan sebagai banjir 100 tahun dan lazim dibandingkan dengan banjir Kuala Lumpur 1971 dan banjir Malaysia dalam 2014. Namun dalam keadaan apa jua yang berlaku dalam negara, ketahanan mental dan fizikal setiap keluarga Malaysia juga wajar disanjung tinggi. Laporan Suhail Baba Nur untuk Berita RTM. PLAS Malaysia Berhad PLAS mencatatkan kadar migrasi menggalakkan sebanyak 10% transaksi RFID selepas pelaksanaannya pada 15 Januari lalu di seluruh lebuh raya utara selatan hujung minggu lalu. Malah menggandakan pasukan untuk membantu pelanggan di Plaza Tol serta meningkatkan keterlihatan papan tanda arah untuk meningkatkan pengenalan lorong RFID. PLAS dalam satu kenyataan media memaklumkan mereka berterima kasih kepada pelanggan yang telah bertukar kepada RFID sebagai pembayaran tol pilihan. PLAS turut menghargai pandangan dan maklum balas orang ramai terhadap isu kesesakan yang timbul di Plaza Tol dan tindakan telah diambil untuk penambahbaikan. PLAS turut memberi jaminan pihak Touch 'n Go akan menggantikan tag RFID secara percuma sekiranya ia masih mempunyai isu pengesanan selepas ujian. PLAS mengalu-alukan pelanggan lebuh raya untuk memberikan maklum balas melalui talian PLAS Line dan chatbot PLAS Puteri melalui aplikasi PLAS. Untuk maklumat terperinci mengenai lokasi pemasangan tag Touch 'n Go RFID, pelanggan lebuh raya boleh melayari portal Touch 'n Go seperti tertera. Kementerian Keuangan meluluskan insentif cukai khas untuk memacu pelaburan di Tok Bali, Kelantan. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, cukai pendapatan sebanyak 100% selama 15 tahun dikecualikan dan cukai pendapatan pada kadar istimewa 17% ditawarkan bagi 5 tahun berikutnya. Individu pemastautin bukan warga negara yang memegang jawatan pengurusan kanan bagi syarikat yang diluluskan insentif tersebut hanya akan dikenakan kadar cukai rata sebanyak 15%. Ini bagi meningkatkan daya saing Kelantan sebagai destinasi pelaburan. Insentif cukai khas yang dilaksanakan melalui Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC itu dijangka merancakkan transformasi ekonomi negeri. Pada masa sama, projek pembangunan infrastruktur dan kesaling hubungan di kawasan berhampiran seperti Jalan Central Spine dan laluan rel Pantai Timur ECRL juga dapat meningkatkan tarikan pelaburan, terutamanya ke kawasan Tok Bali. Pembangunan kawasan Tok Bali memberi tumpuan terhadap 5 sektor utama iaitu pembuatan, perikanan, minyak dan gas, logistik dan perkhidmatan serta eko pelancongan. Simpanan persaraan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP semakin merosot. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, hampir separuh daripada ahli mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Dari jumlah ini, 55% adalah Bumiputera dan lebih membimbangkan lagi, 79% dari ahli yang ada kurang dari RM1,000 adalah Bumiputera. Pengeluaran tambahan sebanyak RM10,000 akan mengakibatkan lebih ramai pencarum bersara di bawah paras garis kemiskinan PGK.
Malaysia dan Singapura terus mengukuhkan kerjasama dua hala menerusi ekonomi dan perdagangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, ini termasuk meneroka peluang baharu dalam mengharungi cabaran inovasi pasaran global dan serantau. Of course, this forum is mainly about domestic investments. We have foreign FDIs, foreign investments coming to Malaysia, going to Singapore. But this forum is primarily about domestic investments. Our Malaysian colleagues, who are members of the Chinese Chamber, have played a very important role in the country's development. We hope you will continue to play a big role in stimulating investments in Malaysia. Datuk Seri Mustafa berkata demikian dalam forum secara maya bersama Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia serta Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Singapura. Membawa topik Post-COVID-19 Drivers of Change, Transformative, Sustainable and Green, forum berkenaan turut menyentuh mengenai kemampanan ekonomi hijau serta trend digitalisasi dalam perniagaan. Susulan bot membawa pendatang asing tanpa izin parti karam di kedudukan 0.3 Barat Daya Pontian Besar Johor. 6 daripada 7 yang hilang sebelum ini ditemukan lemas di kedudukan 3.5 Batu Nautika dari lokasi kejadian. Manakala seorang wanita ditemukan selamat bagaimanapun dalam keadaan kritikal. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, wanita berkenaan telah dikejarkan ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Hasil siasatan, kesemua parti berumur 23 hingga 35 tahun menaiki bot gentian dari Pulau Jaluh, Batam, Indonesia dipercayai menuju ke api-api Pontian malam tadi. Pagi tadi, bot nelayan berjaya menyelamatkan 6 daripada mereka, manakala 7 dilaporkan hilang sebelum operasi cari lamat diaktifkan. Hidup telah pun diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut dan mangsa-mangsa yang lain telah pun dibawa ke hospital. Siasatan awal mendapati bot dinaiki 13 penumpang itu dipukul ombak kuat dan karam kira-kira 11 malam semalam. Ada ni lah, ada pelampung lah, macam botol lah, air. Ya, sampai yang dijumpai pada tang ni lah. 2 tekong lelaki berumur 30-an ditahan dan akan direman pagi esok. Ya, ada cerita bola sepak, ada cerita hoki wanita negara malam ini. Ya, untuk perinciannya kita bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Hamidin Muhammad Amin menjelaskan dirinya tidak pernah melarikan diri daripada tanggungjawabnya sebagai peneraju sukan nombor 1 negara itu. Sebaliknya, beliau berkata segala kontroversi yang melanda Badan Induk Bola Sepak Negara itu akan dijawab selepas mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif FM pada Jumaat ini. Menurut Datuk Hamidin, beliau sedia untuk menjelaskan segala persoalan dan kritikan terhadap kepimpinannya susulan kemuncak kemerosotan prestasi skuad Harimau Melaya pada kempen kejuaraan Piala AFF 2020 di Singapura Disember lepas. Tegasnya, beliau juga tidak pernah bersembunyi selepas skuad kendalian Tan Cheng Ho itu tersingkir seawal peringkat kumpulan dalam kejohanan dui tahunan berkenaan. Tapi saya akan menjawab tentang ini dulu kerana saya punya media, apa-apa lain persoalan kalau nak jawab hari Jumaat di FM. Saya untuk ready dan ada dan juga dengan ada beberapa announcement. Sebelum ini, penyokong bola sepak tanah air melemparkan pelbagai kritikan kepada FM yang diterajui Datuk Hamidin susulan kegagalan di Singapura. Malah ramai juga yang mendesak beliau meletak jawatan presiden yang disandangnya sejak 2018 itu di atas kemerosotan prestasi skuad kebangsaan.
Beralih ke perkembangan hoki, Ketua Jurulatih Skuad Projek Khas Wanita Negara Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim berharap pasukannya mampu mengadakan sekurang-kurangnya satu perlawanan persahabatan sebelum memulakan kempen kejohanan hoki Piala Asia 2022 wanita di Oman menentang India. Menurut Nasihin, perlawanan pemanas badan itu penting bagi memastikan anak buahnya bersedia dengan keadaan cuaca dan venue di Oman. Jelas beliau, skuad Malaysian Tigres sepatutnya beraksi dalam perlawanan persahabatan dengan Korea Selatan esok, namun ia terpaksa dibatalkan. Tapi saya betul mengharapkan yang kita akan adakan perlawanan warming up before tournament start. Kita plan untuk lawan dengan pasukan China dan sebab di dalam jadual latihan Steven di sana kita ada latihan pada waktu petang dan sebelum kami berlatih pasukan China akan berlatih, jadi kita betul-betul mengharap yang mereka akan sudi berlawan dengan kita lah. Selain India, skuad wanita negara bakal berdepan Jepun dan Singapura dalam kejohanan yang berlangsung pada 21 hingga 28 Januari ini. Untuk rekod, skuad wanita negara pernah meraih gangsa semasa edisi sulung pada 1985 di Korea Selatan dan tempat kelima semasa edisi 2017 di Jepun. Beralih ke sukan wushu. Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM, Datuk Chong Kim Fat berkata, prestasi skuad wushu di Sukan SEA Vietnam bakal menjadi penanda arah sasaran pingat sukan tersebut di Sukan Asia 2022 Hangzhou nanti. Jelas beliau, pada Sukan Asia 2022, skuad wushu akan memberi penekanan kepada acara taulu yang akan menawarkan 8 pingat emas. Untuk tahun ini, kita akan cuba kembalikan kita punya tim untuk kita punya internal, kita wushu punya board untuk ESCO, kita mesti ada pingat. Ini sasaran kita. Tambah beliau, WFM akan mengadakan 2 pertandingan di peringkat nasional bagi mengekalkan prestasi atlet sebelum ke Sukan SEA Vietnam 2022. Bagi perkembangan Sukan Bina Badan, Jaguh Bina Badan Negara Syarul Azman Mahin Abdullah menjelaskan dia akan beraksi dalam 3 kejohanan besar tahun ini termasuk memburu pingat emas di Sukan SEA Hanoi di Vietnam minggu depan. Syahrul yang merupakan juara dunia 4 kali ketika ini giat menjalani latihan bagi mengekalkan momentum. Saya bajet kejohanan saya tahun ni ada 3 kejohanan utama. SEA Games, kejohanan Asia di Maldives, lepas tu kejohanan dunia di Indonesia. Jadi saya harap kalau boleh lah, saya harap memang saya nak dapatkan 3 pingat emas tu lah. Beliau juga berhasrat untuk merampas semula gelaran Mr. Universe pada tahun ini selepas berada di tempat ketiga tahun lalu. Harapan saya untuk tahun ini memang saya nak rampas balik takhta saya lah, walaupun saya dah 4 kali berturut-turut juara dunia. Atlet negara perlu terus bekerja keras dan jadikan setiap masalah sebagai cabaran baharu untuk meningkatkan tahap prestasi. Demikian tegas bekas pelari pecut negara Nazmizan Mohamad susulan isu penyelarasan baharu dan pemotongan elaun atlet negara oleh Majlis Sukan Negara MSN tahun ini. Menurut Nazmizan, pencapaian dan prestasi yang baik harus menjadi fokus utama semua atlet yang bakal bertanding pada temasya-temasya besar tahun ini. Ini kerana nilai allowance yang bakal diperolehi akan dibuat berdasarkan pencapaian mereka di 4 temasya utama, iaitu Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Seharusnya kita mengambil ini satu kecabaran untuk kita berada kembali dalam skuad negara kepada atlet yang tidak berada dalam program dan atlet yang berada program perlu membuktikan kewibawaan mereka di pentas yang terbaik inilah supaya mendapat hak ataupun kata mendapat imbuhan allowance yang tinggi lah. Kita atlet kita kena tahulah, kita kena tahu kalau you nak allowance tinggi, you kena performa you kena berada di pentas yang awak kata di tahap yang terbaik lah, tahap terbaik. Jadi kita ambil benda ni satu benda yang positif lah. Tambahnya lagi, atlet juga harus faham dan akur dengan perkara tersebut selepas MSN menerima peruntukan kewangan yang terhad daripada kerajaan.
Itu seperti marah apabila melihat manusia berada di kawasannya. Sama-sama kita saksikan. Video pasangan terkejut dihalau seekor memerang itu menerima pelbagai komen warga maya. Ada juga melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang melucukan. Ketika sedang berseronok, memerang itu meluru ke arah pasangan seolah-olah cuba menyerang mereka. Tindakan tersebut menyebabkan pasangan terbabit menyelamatkan diri. Di India, seekor gajah sanggup berjalan sejauh 25 km semata-mata untuk memberi penghormatan terakhir kepada pelatihnya yang meninggal dunia akibat penyakit kanser. Dalam satu video menunjukkan gajah tersebut mengangkat belalai ke udara seolah-olah memberi penghormatan kepada mendiang. Video yang memilukan itu menjadi tular dengan lebih 47,000 tontonan di Twitter. Berdepan detik cemas, seorang lelaki nyaris kepalanya digilis kereta api yang sedang bergerak laju selepas cuba berpaut pada pintu gerabah. Dalam insiden yang dirakam menerusi CCTV di stesen kereta api Dadar itu, lelaki berkenaan berjaya diselamatkan dua pengawal keselamatan yang bertindak pantas. Mangsa telah dimasukkan ke hospital di Mumbai untuk rawatan lanjut. Yalah, mujurlah ada dua pengawal keselamatan itu, Mat. Berpantang maut sebelum ajal. Betul. Dan paparan hashtag itu menutup berita perdana untuk edisi Selasa 18 Januari. Ikuti program inklusif musim kedua yang bermula malam ini, selepas ini. Dan malam ini tetamunya ialah Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.